Makanlah pelbagai jenis makanan secara seimbang kerana setiap makanan mengandungi khasiat yang tersendiri. Namun, haruslah bersederhana. Pengambilan mikronutrien yang cukup sangat penting bagi membekalkan vitamin dan mineral bagi mengoptimumkan fungsi sistem dalam badan kita. Ikutlah konsep pinggan sihat Malaysia, suku-suku separuh, dan jangan lupa untuk ambil 2 hidangan buah dan 3 hidangan sayur setiap hari. Jadikanlah amalan pemakanan sihat sebagai satu gaya hidup berpanjangan. Garam secara universal di Malaysia adalah satu inisiatif kerajaan dalam meningkatkan pengambilan zat iodin oleh setiap lapisan masyarakat dengan mewajibkan semua garam kegunaan isi rumah dengan berat 20 kg dan ke bawah perlu ditambah dengan zat iodin. Untuk menjamin kesihatan, pastikan pengambilan garam anda tidak melebihi 1 sudu teh setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat tengah hari ya kepada sidang penonton FB Live Nutritionist KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey. Minta maaf, sebentar tadi kita mengalami gangguan teknikal, jadi kita delay sebentar ya. Okey. Terima kasih kerana menunggu kami di FB Live Nutritionist KKM. Okey, untuk hari ini pada 3 Mac ia merupakan siri pertama ya untuk FB Live ini. Di sini adalah platform di mana kami bahagian pemakanan membawa kupasan maklumat pemakanan ataupun yang topik-topik pemakanan yang hangat diperkatakan. Okey, jadi ini adalah seperti yang saya kata tadi sebagai adalah platform untuk mengupas topik pemakanan. Jadi saya sebagai moderator yang membawa sidang penonton hari ini ialah Fitri Nordiana Mahmud selaku sebagai pegawai pemakanan ataupun nutritionist KKM. Okey, yang akan mengendalikan topik perbincangan kita hari ini. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, baru-baru ni Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan wajah baru piramid makanan Malaysia 2020. Okey, di mana kita dapat setelah kita keluarkan wajah baru piramid makanan ini, kita mendapat komentar-komentar di ruang komen yang mengatakan, antara salah satu contohnya mengatakan siapa yang reka piramid makanan ini ya. Selain itu dia katakan sekarang ni kita tak pakai dah piramid makanan Malaysia, kita pakai pinggan sihat Malaysia. Selain daripada itu, ada yang menanyakan apa fungsi piramid makanan Malaysia ni? Adakah dia menunjukkan saiz sajian ataupun kalori? Okey, jadi oleh itu hari ini izinkan saya imbas kembali sejarah penghasilan piramid makanan ini. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan, piramid makanan Malaysia ini dilahirkan ya dari panduan diet Malaysia.
Okey, ia telah diterbitkan pada tahun 1999 iaitu 26 tahun yang lepas ya. Jadi piramid makanan Malaysia ni adalah bukan satu yang baru. Okey, jadi mengikut pola kita telah kita akan membuat semakan semula selepas 10 tahun. Jadi versi 2010, okey, 2010 kita namakan piramid makanan 2010. Jadi selepas 10 tahun kemudian kita membuat semakan semula. Jadi semakan semula ini adalah untuk memenuhi keperluan semasa pemakanan rakyat Malaysia. Jadi itulah sebabnya muncullah wajah baru piramid makanan Malaysia 2020. Okey. Jadi ada apa dengan piramid makanan Malaysia 2020? Ya. Dia sangat boleh dikatakan, memang saya katakan tadi, sangat hangat diperkatakan ya. Adakah ada perubahan di dalamnya, berubah bentuk ke? Okey, jadi bersama saya hari ini adalah rakan seperjuangan saya, Puan Rozalina Ismail. Okey, bertugas juga sebagai pegawai pemakanan. Okey, bertugas di bahagian pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia. Beliau merupakan orang kuat antara orang kuat dalam semakan panduan diet Malaysia dan penghasilan piramid makanan Malaysia 2020. Jadi kita akan bercerita lebih lanjut tentang topik hangat ini ya. Jadi sihat Puan? Hari ini Puan, boleh saya panggil Puan Roza, Puan Ros, Puan Lina ke macam mana? Saya Roza, Puan Roza, boleh panggil Puan Roza. Okey. So terima kasih Fitri atas penjelasan Fitri berkaitan dengan piramid makanan Malaysia. Pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kumpulan garis panduan pemakanan yang telah dinaungi oleh yang berbahagia Emeritus Prof Dr. Muhammad Ismail Noor, kerana beliau merupakan pengerusi untuk kumpulan kerja teknikal yang membentuk panduan diet Malaysia ni. Jadi seperti kata Puan Fitri, sebenarnya daripada tahun 1999 lagi kita dah ada piramid makanan Malaysia dan kita telah membuat semakan pada tahun 2010 dan kemudiannya kita buat pada tahun 2020. Jadi semakan ini sebenarnya telah dibuat oleh pelbagai kepakaran ya, yang terdiri daripada kita punya pegawai pemakanan sendiri, kita punya health professional yang lain dan juga kita punya academician daripada pelbagai universiti di seluruh Malaysia seperti daripada USM, UiTM, daripada UPM dan sebagainya, UKM also ya. Jadi sebenarnya tidak hanya seorang saja tuan-tuan dan puan-puan yang membuat piramid makanan Malaysia dan juga panduan diet Malaysia. Dia merupakan gabungan kepakaran. Ya, Puan Fitri? Jadi bukan salang-salang orang ya yang menghasilkan piramid makanan Malaysia ini. Ini adalah hasil perbincangan dan tinjauan kajian untuk membuat semakan ini. Jadi Puan Roza, sebelum kita tanya apa perubahan pada piramid makanan Malaysia 2020 ni, sebenarnya kenapa piramid ni diwujudkan? Jadi apakah fungsi, objektif, kegunaan bagi penghasilan piramid makanan Malaysia ni? Okay, good question. Soalan yang baik ya daripada Puan Fitri dan juga actually daripada rakyat Malaysia sendiri. Sudah tentu ya tuan-tuan dan puan-puan, apabila sesuatu bahan pendidikan yang baru dikeluarkan, semua rakyat akan tertanya. Itu normal, itu sesuatu perkara yang normal. Dan itu menunjukkan rakyat kita cakna mengenai pemakanan ataupun mengenai kesihatan dalam negara kita. Jadi, apa fungsi utama piramid? Tuan-tuan dan puan-puan, fungsi utama ia merupakan satu panduan pemakanan yang praktikal, yang mudah. Bila kita pandang tu kita terus dapat informasi daripada piramid itu sendiri. Kalau kita tengok piramid tu, dia sebenarnya merupakan terjemahan daripada panduan diet Malaysia. Okey, saya tunjuk kat sinilah panduan diet Malaysia yang sebelum ini panduan diet Malaysia sebelum ini tahun 2010. Okey, tahun 2010 dalam dia pun ada piramid makanan Malaysia. Dan pada tahun 2020 yang inilah kita telah buat semakan semula dan kita keluarkan piramid makanan Malaysia 2020 berdasarkan semakan tersebut. Jadi dalam panduan diet Malaysia ini kita ada 14 mesej utama. Okey, dan salah satunya adalah mesej utama nombor 1 Puan Fitri, iaitu piramid lah. Okey, 2020 pun sama. Mesej utama 2020
pun ada piramid makanan Maksudnya Malaysia. piramid makanan Malaysia ini adalah terhasil daripada key message pertama dalam panduan diet Malaysia 2020. Ya, betul. Dia berada dalam message utama yang pertama. Okey, jadi yang tu kita semak, yang tu kita telah tambah baik, dan sebenarnya kita tambah baik berdasarkan banyak justifikasi lah. Antara justifikasi utama adalah kita tengok juga status pemakanan rakyat Malaysia kita dalam masa 10 tahun ni. Apa yang berlaku? Peningkatan prevalent NCD ke, hypertension, obesity dan sebagainya. Macam kita tahu yang kajian baru-baru ni NHMS 2019 Puan Fitri, 50% rakyat negara kita mengalami obesity. Orang dewasa sangat berat menakutkan badan ya sebenarnya. Seperti yang kita tahu bila kita mengalami masalah obesity adalah merupakan salah satu faktor risiko untuk kita mudah mendapat berjangkit. Tapi dengan suasana sekarang adalah pandemik COVID-19, kajian telah membuktikan bagi golongan yang obesity atau berlebihan berat badan, dia berisiko untuk mendapat, lebih mudah untuk mendapat. Okey. Kepada justifikasi tadi Puan Fitri. Justifikasi penilaian berat badan tadi kan, ya saya kata status pemakanan tu ada juga yang ni saya kena terangkan lah kenapa, sebab semua orang nak tahu kenapa kita dah semak dah masa 10 tahun kan. Yang ni recommended nutrient intake 2017, ini adalah sarana pemakanan untuk rakyat Malaysia yang paling terkini. Jadi berdasarkan ni juga kita buat kita punya semakan dan juga berdasarkan fakta-fakta sains terkini berkaitan pemakanan dan juga trend corak pemakanan rakyat Malaysia sekarang ni. Lebih kepada maybe kita sudah mengalami keadaan transisi pemakanan di mana kita kerap ataupun kita apply dalam kehidupan kita pembelian makanan di luar dan sebagainya. Okey, dekat dalam message panduan message nombor 4 Puan Fitri dalam panduan diet Malaysia nanti, sebenarnya kita ada terapkan info ataupun maklumat berkaitan dengan makan di luar. Ya, makan di luar. Boleh makan di luar, pembelian secara atas talian tak ada masalah. Tetapi untuk pilihan yang lebih sihat. Dan juga pada masa sama, kita galakkan masak yang lebih sihat dalam rumah. Itu. Okey, Puan, mungkin ada utama yang baru saja menyertai kita dalam Facebook live live nutritionist KKM. Okey. Okey, anda bersama kami dalam kupasan tajuk wajah baru piramid makanan Malaysia. Ada apa dengan piramid makanan Malaysia 2020? Jadi setelah yang dikupas tadi adalah di mana mengapa ataupun fungsi piramid makanan Malaysia tadi, seperti yang kita punya panel Puan Roza katakan, piramid makanan Malaysia ini diwujudkan untuk atau sebagai panduan bagaimana kita nak ambil makanan secara sihat dalam masa sehari. Okey. Itu yang Puan Roza terangkan tadi macam-macam ada daripada buku panduan diet, daripada RNI. Okey. Jadi apa yang kita telah jadikan panduan ni, jadi panduan ni kepada siapa sebenarnya Puan Roza? Adakah dia merupakan panduan umum kepada rakyat Malaysia? Okey, atau fokus kepada kumpulan sasaran tertentu sahaja? Okey, Puan Fitri, terima kasih. Soalan baik juga. Hari ini semua soalan baik. Soalan saya semua akan keluar yang baik-baik sahaja. Daripada nombor 1 sampai soalan sekarang, semua baik-baik semua. Dan sebenarnya soalan-soalan tu akan memberi info yang lebih banyak kepada kita punya warga ya. Okey, jadi piramid makanan Malaysia 2020 sebenarnya fokus kepada kumpulan sasaran berusia 18 hingga 59 tahun ya. Okey, jadi kumpulan sasaran-sasaran yang lain seperti bayi dan kanak-kanak, warga emas, ya, wanita hamil, kita sedang juga membentuk panduan-panduan tersebut. Okey, jadi concurrent, ia berlaku concurrent ya. Jadi bila kita fokus, maksudnya yang untuk panduan yang lain dia sedang dibina lah, dibentuk. Jadi yang kita keluarkan sekarang adalah untuk fokus kepada kumpulan dewasa, iaitu pada umur 18 hingga 59 tahun ya. Betul. Okey. Betul Puan Fitri. Okey, jadinya seterusnya Puan katakan tadi sebentar tadi, piramid makanan Malaysia adalah panduan untuk pengambilan satu hari dan fokus kepada kumpulan dewasa. Jadinya bagi daripada piramid makanan sendiri yang kita katakan tadi, dia mengalami perubahan. Okey, perubahan dari segi bentuk apa tu Puan Roza? Okey. Terima kasih. Okey, ni pasal bentuk pula ya. Bentuk piramid. Okey, sebenarnya ya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita Google sekalipun ataupun kita lihat rujukan-rujukan di luar negara ya,
sebenarnya piramid makanan ni sebenarnya memang teraplikasi kat banyak negara. Tetapi pelbagai bentuk. Dalam pelbagai bentuk. Maksud saya, dia sesuai dengan dia punya lokaliti keadaan negara tersebut ataupun tradisi negara tersebut ataupun pattern pengambilan makanan negara tersebut atau jenis-jenis pengambilan makanan negara tersebut. Sebagai contoh ya, saya bagi di China ya, Puan Fitri, dia punya bentuk piramid ataupun bentuk sarana panduan pemakanan dalam bentuk visual tu adalah bentuk pagoda. Okey, lepas ni Google ya, ada bentuk pagoda. Sebab Cina banyak bentuk pagoda. Dan ada satu pagoda lagi dekat Fiji ya, Puan Fitri. Yang ni unik juga. Dia guna buah nanas buah nanas sebagai nak tunjuk layer-layer kumpulan makanan tu. Sebab apa? Sesuai dengan tradisi mereka. Jadi dalam Malaysia negara boleh kita, ke buat bentuk durian? saya takut kontroversi. Okey. Jadi untuk piramid makanan ni seperti yang kita sedia maklum, kita dah guna dah lama. Jadi kita tak nak rakyat kita confuse ataupun kita nak maklumat tu secara berterusan disampaikan, konsep yang sama, pemahaman yang sama. Jadi piramid tu kita buat dalam bentuk 3 segi, piramid makanan Malaysia. Kerana ya, kalau kita nak baca pun sebenarnya daripada bawah ke atas. Daripada bawah ke atas ya. Bawah ke atas tu menunjukkan yang di dasar makanan tu perlu lebih banyak makan berbanding kumpulan-kumpulan makanan yang lain dalam piramid tersebut. Jadi bila dia semakin hampir ke puncak tu, sebenarnya semakin sedikit yang kita kena ambil. Macam tu Puan Fitri. Okey. So jadinya bentuk tu dibentuk adalah berdasarkan kita tengok kepada keperluan lah pengambilan makanan yang biasa diambil di Malaysia. Okey. Jadinya apakah faktor yang mungkin tadi Puan Roza ada terangkan juga, faktor-faktor yang kita membuat makan semula ini adalah berdasarkan dari segi keperluan semasa rakyat Malaysia sebab kita mengalami evolusi. Sebab kita sekarang teknologi semakin kita mempunyai evolusi. Okey, maksudnya semakin kita punya teknologi, kita berevolusi, kita kurang menggunakan tenaga kita. Okey, so maksudnya pengambilan makanan kita tu perlulah semakin sedikit. Adakah sebab itulah di mana kita punya piramid ataupun panduan diet Malaysia kita ni diambil kira untuk buat makan semula? Okey, sebenarnya ya, piramid makanan Malaysia 2020 ni kita ambil kira keperluan ataupun pecahan agihan makronutrien distribution ya, untuk menentukan berapa number bilangan sajian untuk setiap individu berdasarkan kumpulan umur. Okey, 18 sampai 59, dan juga secara general aktiviti fizikal rakyat Malaysia kita, sama ada sedentary ke ataupun sederhana sedentary ataupun aktif ke ya. Dan kajian menunjukkan bahawa kita dalam golongan sederhana aktif lah. Jadi bila ini adalah sarana yang bersesuaian dengan umur, sederhana aktif tu kiranya macam yang lebih kepada mungkin golongan yang duduk di pejabat kot ya. Yang maksudnya kita lebih banyak duduk, tidak banyak bergerak. Okey. Macam sekarang kan kita sedang mengalami wabak pandemik, mungkin itu juga salah satu yang menghadkan aktiviti fizikal kita lah. Tetapi itu bukan alasan, Puan Fitri. Walaupun kita makan makanan yang sihat apa semua, tapi kita kena sertakan dengan aktiviti fizikal yang aktif juga. Okey. Jadi kita seperti yang kita telah kupas ya, apa perubahan wajah piramid makanan Malaysia 2020 dan faktor-faktor yang kita buat makan. Jadi kita berehat sebentar dan kembali sebentar lagi. Tahukah anda kekurangan zat iodin boleh memberi impak yang besar terhadap kesihatan? Iodin merupakan zat makanan yang diperlukan dalam kuantiti sedikit namun amat penting dalam memastikan badan berfungsi secara optimum untuk meningkatkan taraf kesihatan. Kekurangan zat iodin boleh menjejaskan tahap kesihatan di pelbagai peringkat usia. Kesan kepada ibu hamil, mudah letih dan lesu, goiter dan hypothyroidisme. Kesan kepada janin atau bayi, keguguran,
kematian bayi dalam kandungan, kecacatan, kurang berat lahir. Kekurangan zat iodin juga boleh menjejaskan kualiti kesihatan ibu selepas bersalin. Kanak-kanak yang mengalami gangguan kekurangan zat iodin boleh menjejaskan kualiti kesihatan mereka seperti masalah IQ rendah. Okey, selamat kembali ya kepada kita punya live FB Nutritionist KKM bersama saya Fitri dan Puan Roza ya. Kita telah mengupas tentang topik piramid makanan Malaysia 2020. Ada apa dengan piramid makanan Malaysia 2020? Okey. Di mana terdapat perubahan kepada piramid makanan Malaysia 2020. Jadi sebentar tadi Puan Roza telah menerangkan tentang piramid makanan Malaysia 2020 ini telah lama telah berada di Malaysia selama 26 tahun. Jadi kita telah membuat semakan semula pada 2020 dan inilah rupa wajah baru piramid makanan Malaysia 2020. Jadi saya imbas kembali. Piramid makanan Malaysia ini disasarkan kepada kumpulan makanan kumpulan umur pada umur 18 tahun ke atas sehingga 59 tahun iaitu golongan dewasa. Okey, ada soalan yang menyatakan tadi adakah piramid makanan Malaysia 2020 sama untuk kanak-kanak? Mungkin Puan Roza boleh jelaskan soalan yang telah ditanyakan tadi. Okey, terima kasih untuk soalan ini ya. Adakah piramid makanan Malaysia untuk kanak-kanak dijangka sama dengan piramid makanan kanak-kanak? Sebenarnya benda ni kita punya garis panduan pemakanan bayi dan kanak-kanak masih lagi dalam proses yang makan. Jadi saya tak boleh nak komen lebih berkaitan dengan panduan pemakanan bayi dan kanak-kanak. Tetapi kalau untuk piramid orang dewasa, konsep dia kita guna sama macam konsep suku-suku separuh yang dekat dalam pinggan masuk. Actually dia inline dengan suku-suku separuh. Cuma tuan-tuan dan puan-puan kena teliti bahawa penggunaan pinggan sihat sebenarnya untuk penggunaan sekali makan. Ya, tetapi bukan untuk satu hari makan. Piramid makanan Malaysia kita ni kita recommend untuk keperluan satu hari makan daripada pagi sampailah malam sebelum kita tidur. Maksudnya piramid makanan Malaysia ni adalah untuk keperluan satu hari. Tapi manakala pinggan sihat Malaysia adalah terjemahan daripada piramid makanan Malaysia untuk sekali makan ataupun untuk satu kali hidangan.
Maksudnya kalau satu hari tu mungkin ada boleh ambil beberapa kali. Jadi kat sini yang kita akan tanyakan pada Puan Roza, okey? Kandungan piramid makanan tu macam yang kata daripada tadi kita tanya, maksudnya kita katakan panduan satu hari. Jadi sebab di dalam piramid makanan Malaysia ni, Puan Roza, kita ada nampak dia mempunyai 4 aras. Dan daripada 4 aras tu dia ada 5 kumpulan makanan. Maksudnya kita katakan tadi cara mengambil satu piramid makanan untuk satu hari. Jadi sebenarnya ada panduan ke berapa sebenarnya saja yang kita kena ambil, dan sebenarnya daripada tadi kita kata perubahan ini baru sebenarnya kita nak masuk kat mana kita tengok perubahan piramid makanan Malaysia 2020 ni. Jadi mungkin Puan Roza boleh kupaskan perbezaan piramid 2010 dengan piramid makanan Malaysia 2020 dan mungkin saiz sajian untuk kumpulan makanan tu. Mungkin saya mungkin akan boleh bantu juga sikit-sikit lah. Okey. Terima kasih Puan Fitri. Ini adalah kita kata part yang paling penting, bahagian paling penting sekali dalam kupasan hari ini mengenai piramid makanan Malaysia. Antara yang penting kita lihat adalah perubahan pada piramid makanan Malaysia 2020 dengan 2010. Kalau kita lihat daripada tahun 2010 lagi kita dah biasa, daripada sekolah tadika sampai kita sekolah menengah sampai masuk IPTS semua dan sebagainya, sampai sekarang pun dah umur macam ni, kita lihat piramid makanan Malaysia kita berbentuk piramid, dan di bawahnya sebelum ni di bawahnya adalah kumpulan karbohidrat di mana nasi, roti, biji dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, untuk tahun 2020 ini satu perubahan besar di mana bahagian aras bawah kita telah tukar kepada sayur-sayuran dan buah-buahan. Sayur-sayuran, saya sebut dulu sayur-sayuran dan buah-buahan kerana sayur-sayuran digalakkan untuk ambil lebih banyak 3 sajian ataupun lebih baik dan 2 sajian buah-buahan. Puan Fitri, itu antara perubahan besar lah yang kita itu sebenarnya menyebabkan kita punya karbohidrat pun semakin kurang dia punya bilangan sajian. Okey, bila kita kata sajian kalau kita kata sajian dekat tepi piramid tu, nanti kita tengok poster piramid dia sebelah kiri dan kanan, sebenarnya kita ada letak kumpulan makanan dan juga bilangan sajian. Yang tu nak kata bilangan sajian tu sebenarnya kita ada beberapa household measurement alat lah ni, alat bantuan yang biasa kita ambil. Fitri pegang satu. So kata isi rumah. Jadi maksudnya kita ambil makanan, kita sukat melalui alat inilah Senang kata untuk anggaran benda ni memang kena selalu ada. Kalau letak dalam beg pun boleh. Tapi kalau puan tengok dekat dalam piramid makanan tu, dia ada cawan. Kan dalam piramid makanan tu ada gambar cawan inilah contoh cawan yang digunakan lah untuk menunjukkan macam ni untuk saiz sajian. Jadi adakah macam Puan Roza tadi dah tunjuk, inilah alat yang untuk kita mengukur berapa untuk ambil satu sajian. Jadi bila kita pergi kedai, kita kena pakai ke cawan ni Puan Roza? Kena bawa ke? Nak masuk handbag tak muat ni. Terima kasih Puan Fitri. Sebab apa kita guna cawan, kita guna senduk, kita guna sudu teh, kita guna sudu makan. Sebenarnya itu macam saya sebutkan tadi adalah anggaran. Sekarang fokus kita tahun 2020 dan maybe 10 tahun akan datang, kita fokus kepada anggaran macam mana kita nak sukat sebenarnya. Sebab sebelum ni tahun 2010 makanan kita semua cluttered kat tengah. Kalau kat piramid tu semua cluttered, jadi kita terlepas makanan tu dilonggokkan semua terlepas pandang berapa saja sebenarnya Puan Fitri. Jadi bila kita 2020 ni kita tukar, kita mudahkan lagi, kita letak dekat dalam cawan. Sebab apa? Satu sajian, macam contoh saya bagi satu sajian sayur. Yang ni bukan sayur betul perempuan, tuan-tuan dan perempuan, yang ni modern. Sebagai contoh sayur lah sayur kat bawah tu kenapa separuh sajian ataupun satu sajian sayur sebenarnya separuh cawan ni Puan Fitri yang dah masak lebih kurang lah anggaran yang dah masak. Ni kiranya untuk satu sajian. Satu sajian. Jadi satu hari ni kena ambil berapa ni? 3 sajian. 3 sajian sayur. So maybe pagi macam saya suka bagi nasi lemak. Nasi lemak bukannya tak boleh makan, tapi kita kalau nak lebih healthy, maybe kita tukar sikit modifikasi cara masak dan juga kita tambah sayur. Sayur kangkung lah sesuai dengan nasi lemak contoh. Kita boleh letak separuh cawan ni. Separuh cawan ni bersamaan dengan satu sajian sayur dah. Lepas tu tengah hari lah tuan-tuan dan perempuan, tengah hari tuan-tuan dan perempuan nak makan lunch.
Okey, nak makan tengah hari kan Fitri? Kat mana kita nak makan tengah hari? Kita nak makan tengah hari, kita buat anggaran, kita nak makan ulam. Ulam, saya tak ada ulam kat sini, tak apalah. Okey, ulam kita letak satu cawan Maksudnya tadi ulam. sayur yang dimasak adalah separuh cawan. Manakala sayur-sayuran yang tidak dimasak, contoh ulam ataupun salad Okey? Okey. Ataupun yang ni satu sendok, actually separuh cawan ni bersama dengan satu sendok. Kalau kat kedai ke, tuan-tuan dan puan-puan pergi kat kedai. Mungkin kita tak pakai cawan dekat kedai. Jadi bila dekat kedai, setengah cawan sayur ini adalah bersamaan dengan satu sendok. Satu sendok ni. Ataupun sudu? Sudu, kalau sudu lebih kurang 5 sudu ni 5 sudu makan. Okey, itu kalau kat kedai lah. Tapi sebaiknya kalau kat rumah, kita masak kat rumah, kita boleh gunalah yang kita punya approximate untuk setiap orang. Okey, Puan Roza, mungkin untuk setiap orang. baru menyertai kami, tiba-tiba kita keluarkan sudu sendok semua ni. Okey, yang baru menyertai kita di FB Live Nutritionist KKM. Anda bersama kami, Fitri dan Puan Roza, sedang mengupas wajah baru Piramid Makanan Malaysia dan perubahan yang berlaku di Piramid Makanan Malaysia 2020. Jadi Piramid Makanan Malaysia 2020 ni telah berwajah baru dengan perubahan aras yang telah berlaku pada piramid tersebut. Seperti Puan Roza kata tadi, aras paling bawah sekarang pada 2020 adalah sayur-sayuran dan buah-buahan yang dahulunya adalah karbohidrat. Jadi sekarang kita telah tukarkan, setelah kita ambil kira saya makan semula semua rakyat Malaysia, baru-baru ni kita telah buat tinjauan kesihatan dan mobiliti kebangsaan 2019 di mana rakyat Malaysia boleh katakan hanya kurang 10% yang mengambil sayur-sayuran untuk sehari. Seperti Puan Roza katakan tadi, sepatutnya satu hari kita kena ambil 3 sajian sayur satu hari. Jadi kalau katakan yang telah dimasak adalah separuh cawan ini. Kalau katakan tidak dimasak adalah penuh satu cawan ni. Tapi itulah fungsinya sebab kita kata kita keluarkan sudu, sendok semua ni. Jadi tadi Puan Roza, kita kata tadi yang telah dimasak, kalau kita tukarkan kepada sendok, satu sendok. Jadi kalau yang sudu, 5 sudu makan yang telah dimasak. Okey Puan, tadi pasal sayur. Okey, buah-buahan pula. Macam mana, berapa sajian satu hari? Okey, buah-buahan ni senang lah. Okey, macam tadi sayur tadi, actually tadi baru sampai 2 sajian Kalau malam tadi satu, kita tambah satu lagi. Tadi kita baru cakap baru 2 sajian. Nak cukupkan 3 sajian nak ni. Cukupkan 3, kena mention juga. Nak cukup 3 ni, malam kena tambah satu sajian lagi lah. Dan sebaik-baiknya malam adalah 3 jam sebelum kita tidur tu, kita dah ambil kita punya makan malam. Okey, dan seterusnya buah-buahan buah-buahan 2 sajian kat situ. Kita tak mention lebih dan sebagainya sebab kita suggest, kita recommend untuk 2 sajian. Okey, 2 saja kalau buah-buah yang macam kita kata yang sebesar, kalau mungkin buah pisang Puan. Satu biji. Satu biji. Pisang apa? Pisang berangan. Mungkin pisang berangan lah yang selalu kita dapat di Malaysia pisang berangan. Ataupun pisang mas 2 biji yang kecil. Pisang mas yang kecil 2 biji, pisang berangan yang sederhana besar lah 1 biji. Bukan sesisir Puan. Tak. Jangan sesisir Puan okey. Fitri. Okey. Dia kan sebenarnya piramid ini satu Puan Fitri untuk orang yang sihat Kalau orang yang tak sihat, orang yang sakit ada masalah, kita akan refer kepada doktor untuk sebarang diet seterusnya ataupun untuk cadangan seterusnya. Okey, tu buah. Tadi saya kata kalau makan pagi, kalau tak makan pagi ambil makan tengah hari. Buah limau ke, jambu batu Puan Fitri, tinggi vitamin C, paling tinggi vitamin C. Jambu batu, okey, 1 biji. Kalau limau lah. Okey, kalau apple pun 1 biji juga. So saya rasa dah dapat 2 biji kat situ kalau kita ambil sekali lagi. Tapi rasanya saya selalu mendapat soalan ni yang paling hangat selalunya orang akan tanya, raja buah. Berapa ulas? Biji ke ulas sebenarnya raja buah? Sebab dia di dalam kategori buah kan? Okey, kalau di kategori buah berapa sebenarnya untuk satu sajian? Okey. Kalau satu sajian buah yang macam raja buah tu buah durian, Okey, buah durian sebaik-baiknya adalah 3 ulas 3 ulas daripada biji yang sederhana. Jangan cari biji yang besar disebabkan 3 ulas. Cari biji besar tak sederhana. Kita galakkan ambil sederhana sajalah. Dan buah bermusim jadi kita
kena untuk dietary diversity, kepelbagaian diet kita kena pelbagaikan Puan Fitri. Buah ni setiap hari lah sebaik-baiknya. So jadinya mungkin saya ulas semula start kod mungkin ada yang baru masuk ke dalam FB Live nutritionist pemakanan nutritionist KKM. Kami sedang mengulas tentang Piramid Makanan Malaysia 2020. Mungkin boleh minta jasa baik tuan-tuan dan puan sidang penonton untuk share kita punya FB Live pada hari ini supaya mendapat liputan yang lebih luas dan rakyat Malaysia mendapat manfaat daripada perkongsian kita pada hari ini. Jadi sebentar tadi kita jelaskan perubahan Piramid Makanan Malaysia 2020 adalah perubahan aras. Di bawah, aras paling bawah sekarang adalah sayur dan buah. Okey. Kemudian yang kumpulan karbohidrat maksudnya nasi, bijirin, produk, tepung semua tu adalah telah naik ke aras 2. Okey, tadi Puan Roza ada katakan satu hari kita disarankan mengambil sajian sayur sebanyak 3 sajian sayur satu hari. Sekurang-kurangnya Maksudnya kalau ambil lebih lagi ada digalakkan. Jadi nak diingatkan Piramid Makanan Malaysia ni adalah untuk orang yang sihat. Okey. Sebab tu kita kata kalau sekurang-kurangnya 3 sajian sayur dan kalau ambil lebih tidak ada masalah sebab dia adalah dalam kategori sihat. Begitu juga dengan buah. Tadi Puan Roza tadi buah 2 sajian satu hari. Jadinya contohnya kalau pisang 1 biji. Okey. Kalau macam mana kalau tembikai yang potong-potong? Okey, tembikai seperti biasa tembikai kalau kita lihat kalau dia satu sajian yang kita potong macam kita kadang-kadang beli kat kedai ke apa itu just nice. Satu slice tu macam tu. Just nice Okey. Jadi kita tengok kemudian karbohidrat ni kita naikkan ke aras 2. Okey. Jadi karbohidrat ni kita tahu dia sebagai membekalkan sumber tenaga kepada kita. Macam saya katakan tadi, bila kita berevolusi semakin kita kepada evolusi zaman yang mempunyai teknologi yang banyak jadi kita semakin kurang menggunakan tenaga. Jadi sebab itulah kenapa sajian karbohidrat ini agaknya dikurangkan sajiannya. Sebab tu dia naik ke aras 2 ke Puan Roza? Okey. Macam itulah Puan Fitri. Karbo ni bilangan saya sajian untuk karbo sebenarnya kita based on PAL, physical activity level untuk rakyat Malaysia yang general dia ada PAL 1.4, PAL 1.6. Jadi kita kata tadi sedentary lah. Yes, dia bergantung kepada keadaan tu. Dan juga saranan berdasarkan kumpulan umur dekat dalam kita punya buku ni lah. Ni kitab kita actually. So kita based on buku-buku dan rujukan tersebut, itu yang kita buat number of serving dan sesuaikan dengan kumpulan-kumpulan makanan lain Puan Fitri. Jadi nak kira number of serving tu pun kita ambil kira banyak faktor jugalah. Not just kita just buat je. Okey. Jadi Puan Fitri, macam kita kata yang 3 hingga 5 tadi saya sajian tadi kan, sama je konsep dia Puan Fitri berbandingan sama dengan sayur tadi. Sebagai contoh maksudnya kita masih menggunakan cawan sendok ni lah. Okey Puan Fitri, kalau kita kata nasi lah, kita ruji kan, makanan ruji. So 2 sendok bersamaan dengan satu sajian. Sebab tu kalau kita tengok piramid tu actually dia fokus kepada satu sajian makanan tersebut. Macam ada tengok itulah juga sebabnya nasi tu diletakkan dalam cawan. Nasi letak dalam sendok. Lepas tu kenapa 2? Sebab satu sajian. Satu sajian. Okey, lepas tu kalau bihun bihun okey contohlah bihun kita letak 2 tu rapat-rapat tau. 2 rapat-rapat macam tu, 1 penuh, okey, 1 separuh. Itu pun 1/2 tu, maksudnya 1 sajian. Okey, maksudnya Puan Roza, bila dia di aras 2 dan diletakkan sekali lah, maksudnya nasi 2 sendok, mihun tadi 2, maknanya 1/2 cawan ni, adakah saiz maksudnya jumlah kalori atau jumlah tenaga 2 sendok nasi tu bersamaan dengan 1/2 bihun tadi? Sama Puan Fitri. Jadinya maksudnya kalau nak diet atau orang kata nak kuruskan badan, tak makan nasi tu tidak boleh digunakan lah. Sebenarnya maksudnya boleh lah makan nasi. Boleh. Dalam sukatan yang kita sarankan lah. Itu lebih baik lah. Sebab bila kita makan nasi, jaranglah kita makan nasi saja kan. Kita ada sayur, kita ada ikan. So kat situ makronutrien pun kita dapat sekali. Makronutrien ni penting lah untuk
pembesaran pertumbuhan kesihatan badan lain, terutama dalam keadaan kita wabak pandemik sekarang kan. Sistem imunisasi kita, sistem imuniti kita kena dipertingkatkan dengan cara penjagaan pemakanan. Kalau Puan Fitri tengok ada satu lagi yang benda besar ni kat piramid Apa dia makanan. tu Puan Roza? Tengok gelas air kat situ. Okey, gelas air kat situ 6 hingga 8 gelas air kosong satu hari. Sebelum ni kita memang galakkan juga, cuma dia tak appear kat dalam, tak keluar dekat dalam piramid 2010, tapi kat sini kita terus Patutlah letak. saya ada nampak dia satu gelas kat tepi tu. Itulah fungsi dia, menunjukkan supaya kita ambil air yang cukup. So satu hari 6 hingga 8 gelas. 6 hingga 8 gelas air kosong. Air kosong. Macam mana kalau dia kata dia ambil sup, dia ambil air manis, adakah dimasukkan sekali? Sebenarnya 6 hingga 8 gelas tu hanyalah air kosong saja. Ya, plain water. 6 hingga 8 gelas tu. Tetapi pengambilan cecair daripada sumber makanan lain macam sup tadi ataupun jus, ya, jus tanpa gula digalakkan seperti biasa. 6 hingga 8 gelas, ingat air kosong. Sebab tu kalau makan makanan utama, ya, macam makan tengah hari, makan malam, air kosong bersama-sama dengan air kosong. Berbalik tadi kepada aras 2 kita tadi, karbohidrat tadi kan. Okey, katakan tadi saya kata 2 sendok nasi sama dengan 1,5 cawan bihun. Jadi selain daripada tu, yang biasa rakyat Malaysia kita ambil sumber karbohidrat tu adalah roti, biskut, okey. Jadi kalau biskut kita panggil cream cracker, biskut kosong tu, berapa sajian sebenarnya? Sama dengan 2 sendok nasi ni tadi. Dia tengok jenis biskut, ya, dia sebenarnya 4 hingga 6 keping. Tengok jenis, kepada jenis. Kalau biskut fiber ataupun biskut yang cream cracker biasa tu. Dalam anggaran begitulah Puan Fitri. Kalau Puan Fitri tengok gambar kat situ, ada yang 6 keping, ada yang 4 keping. Bergantung kepada jenis biskut. Jenis biskut tu maksudnya mungkin saiz, ataupun bahan yang digunakan untuk buat. Fiber ke, yang ada tinggi fiber serat kan. Okey, lagi satu, dekat kita punya aras kedua, sebelum ni kita tak ada mention yang pengambilan makanan daripada bijirin penuh. Dia ada dalam panduan diet, tetapi sekarang ni dijelmakan juga dalam piramid tu sendiri. Kita mention terus, pengambilan yang tinggi fiber lah, makanan yang tinggi produk, yang biji-biji yang tinggi kandungan serat. Kat situ kita fokus sepatutnya, ya, lebih kurang 50%. 50% daripada total karbohidrat tu adalah daripada sumber makanan yang tinggi serat. Jadi tinggi serat tu boleh didapatkan daripada apa-apa produk. Produk yang boleh maksudnya kalau pada produk tu dia tulislah bijirin penuh. Bijirin penuh. Whole grain ke whole meal ke. Kita boleh tengok macam tu. Okey. Jadi seperti yang tadi kita telah kupaskan tentang perubahan yang berlaku pada piramid makanan Malaysia 2020, iaitu perubahan aras. Di aras bawah adalah buah dan sayur, kemudian karbohidrat dinaikkan dia bertukar tempat daripada sayur, maknanya karbohidrat bertukar tempat sayur ke bawah. Kita berehat sebentar dan kita akan kembali lagi selepas ini. Okey? Makanlah pelbagai jenis makanan secara seimbang kerana setiap makanan mengandungi khasiat yang tersendiri, namun haruslah bersederhana. Pengambilan mikronutrien yang cukup sangat penting bagi membekalkan vitamin dan mineral bagi mengoptimumkan fungsi sistem dalam badan kita. Ikutlah konsep Pinggan Sihat Malaysia, suku-suku separuh, dan jangan lupa untuk ambil 2 hidangan buah dan 3 hidangan sayur setiap hari. Jadikanlah amalan pemakanan sihat sebagai satu gaya hidup berpanjangan.
Okey, terima kasih kerana menunggu dan setia bersama kami di FB Live Nutritionist KKM. Okey, pada yang baru menyertai kami sedang mengupas topik tentang wajah baru Piramid Makanan Malaysia 2020. Jadi kami telah kupaskan di mana perubahan yang telah berlaku pada Piramid Makanan Malaysia 2020. Seperti yang panel kita tadi beritahu ya, Piramid Makanan Malaysia 2020 telah berubah aras. Okey, dipindah rumah. Maksudnya daripada aras paling bawah kumpulan karbohidrat telah naik satu tingkat, dan sekarang aras paling bawah kita telah letakkan kumpulan sayur dan buah. Ini berlaku adalah disebabkan evolusi ya. Evolusi kita punya cara pengambilan pemakanan di mana kita dah kurang menggunakan tenaga. Jadi pengambilan makanan ini kita perlu ikut keperluan tenaga kita. Jadi sebab tu kita kurang, seperti kita tahu karbohidrat merupakan sumber utama tenaga. Jadi semakin kita, seperti yang kita telah katakan tadi, semakin kurang kita menggunakan tenaga, jadi sepatutnya semakin kurang kita mengambil makanan. Iaitu kenapa? Sebab makanan merupakan sumber tenaga daripada untuk keperluan badan kita. Okey? Jadi tadi kita telah terangkan saiz-saiz sajian. Mungkin kita ada sebab komen yang paling popular kita katakan sekarang ialah mungkin yang sedang menonton ni adalah golongan ibu atau bapa, sebab dia kisah tentang pemakanan anaknya. Jadi yang kita terima banyak ni, adakah piramid ini sesuai untuk digunakan kepada kanak-kanak? Jadi seperti Puan Roza katakan tadi, piramid makanan ini yang versi Piramid Makanan Malaysia 2020 adalah fokusnya kepada golongan dewasa, iaitu 18 tahun hingga 59 tahun. Tetapi tuan-tuan dan puan jangan risau, sebab untuk kanak-kanak kami masih menggunakan konsep yang sama, masih piramid makanan itu sendiri. Jadi yang mana arasnya, di mana kumpulan makanannya tetap sama. Maksudnya kanak-kanak, bayi dan kanak-kanak boleh gunakan piramid makanan ini, masih boleh gunakan. Cuma yang berbezanya adalah saiz sajian yang digunakan. Jadi saiz sajian untuk kanak-kanak, untuk warga emas, kami masih dalam sedang pembentukan, ya Puan Roza? Betul. Masih dalam pembentukan untuk menentukan berapa saiz sajian sebenar. Jadi kita hari ini fokus kita adalah kepada golongan dewasa. Tapi konsep piramid makanan Malaysia ini masih boleh diguna pakai, masih menjadi panduan kepada untuk kanak-kanak, warga emas. Tapi saiz sajian tu kita akan bawa pada segmen yang lain nanti. Setelah keluarnya panduan diet Malaysia untuk golongan kumpulan makanan tertentulah. Jadi fokus kita ini untuk dewasa. Jadi Puan Roza, tadi kita dah terangkan berapa saiz sajian sayur dan buah. Kemudian kita dah terangkan juga yang mana karbohidrat tadi dah pindah rumah naik atas, jadi aras kedua. Saiz sajian ni kita dah tunjukkan juga. Mungkin kalau tuan-tuan puan-puan tidak dapat recap kita apa yang saiz sajian perbincangan tadi. Saiz tu tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok pada piramid makanan Malaysia tu, dia telah visualkan terjemahkan dalam bentuk satu sajian. Okey. So bagi untuk kumpulan, mungkin kita tak cakap berapa sebenarnya satu hari untuk kumpulan karbohidrat yang kita kena ambil satu hari. Okey. Macam yang Puan Fitri sebut tadi, kita satu hari 3 hingga 5 sajian. Kenapa 3 hingga 5 sajian tu? Kerana 3 hingga 5 sajian tu sebab kita ada range umur daripada 18 sampai 59 tahun. Kita ada dia punya sukatan dia. Okey, jadi Puan Fitri, sebelum kita terlupa kumpulan protein lah, tadi dah makan nasi, dah makan buah sayur, protein kena ada. Okey. Protein ni, kumpulan protein contoh ikan, kita galakkan untuk pengambilan ikan satu hari tu, setiap hari kita ambil ikan lah, digalakkan begitu. Kalau kita nak buat anggaran ikan kan, besar mana lah kita nak ambil, lebih kurang lah. Semua saya bagi dalam bentuk anggaran sebab kita nak timbang, tak ada penimbang kat rumah masing-masing maybe untuk makanan. Jadi kita guna anggaran kalau satu ekor yang macam ikan kembung ke, ikan sardin ke, ataupun ikan apa-apa jenis ikan, dia lebih kurang sepanjang sudu makan ni.
Itu kalau kita senang nak buat anggaran lah. Okey, selain daripada ikan, kita boleh ambil juga ayam. Okey, kalau tuan-tuan dan perempuan tengok ayam dekat piramid tu, kita letak ayam yang tak ada kulit. Nak kurangkan lemak lah. Sebab bila kita goreng, sometimes lemak tu dia masuk. Dia meresap ke dalam minyak tu ya. Okey, so kalori kita jadi tinggi lah. Puan Fitri. Okey, itu satu. Selain daripada ayam, kita boleh juga ambil sumber yang lain seperti burung puyuh. Burung puyuh ya Puan Fitri? Boleh ambil juga. Burung puyuh ataupun itik. Kalau kat kampung banyak sebenarnya ada itik. Masak lomak. Itik kan. Kita boleh buat itik salai ke kalau kat Negeri Sembilan dan sebagainya. Maksudnya kat situ kita boleh tukar-tukar. Kita boleh pelbagaikan. Okey, selain daripada itu telur. Okey, telur. Saya rasa telur adalah kebiasaan yang diambil dan boleh dikatakan sumber protein yang paling mampu untuk dibeli untuk setiap golongan Malaysia kan. Jadi berapa agaknya telur untuk satu sajian? Satu sajian lebih kurang 2 biji. Yang saiz apa tu? A, B, C? Saiz sederhana. Dan sebaik-baiknya kita galakkan untuk kita ambil dalam bentuk kita rebus lah. Lebih baik begitulah. Untuk kurangkan lemak, tambahan kalori tu daripada lemak tu. Ya, betul. Okey, selain daripada tu kumpulan protein kat atas tu kita ada kat sebelah tu, kita ada kumpulan daripada macam apa tu? Macam susu susu satu gelas satu hari. Satu hari Puan Fitri 2 gelas ada orang tanya susu ni sampai bila kita nak minum sebenarnya daripada kita lahir sampai lah usia kita maksudnya susu bukanlah hanya untuk golongan bayi dan kanak-kanak. Maksudnya kita ni orang dewasa pun masih perlu minum susu. Betul. Okay. Susu bukan susu pekat manis tetapi susu macam susu tepung fresh milk dan sebagainya kita galakkan dan sebaik-baiknya kita kalau kita nak ambil plain pun tak apa. Disebabkan kita sihat tak ada masalah kita nak ambil plain ataupun berperisa, tetapi sebaik-baiknya yang plain. Yang plain tu lebih baiklah. Okey, tetapi itu susu, tetapi yogurt Puan Fitri, yogurt kadang-kadang kita ambil pot yang kecil tu, sebenarnya satu sajian adalah 2 pot untuk yang yogurt. Kalau alternatif lah, kalau kita tak nak minum susu, kita nak ambil yogurt. Boleh ambil 2 gelas tu. Pun seelok-eloknya yang plain lah sebaik-baiknya lah. Tapi macam saya cakap, kita sihat, so maksudnya masih boleh masalah. Itu. Selain daripada tu satu lagi legium, kumpulan kekacang macam soya pun kita galakkan juga kalau especially orang-orang yang tak boleh minum susu. Okey, Puan Fitri, atas sekali kita sebenarnya 4 kumpulan makanan. 4 layer, 4 aras, tetapi kita ada 5 kumpulan makanan. Yang atas sekali tu kita tak panggil kumpulan makanan utama. Tetapi kita panggil bahan penambah perisa di dalam makanan yang biasa kita gunakan. Yang tu kita kena limitkan. Kita kena limitkan. Ada garam, ada gula. Maksudnya bahan perisa tu adalah gula, garam. Mungkin ada satu soalan tau. Pakcik saya tanya, kopi dan teh tak ada ke dalam piramid makanan? Macam mana tu Puan Roza? Okey, soalan ni sangat... Rasanya itu adalah yang paling diminati di Malaysia. Ni, terima kasih kepada yang bertanya. Maksudnya cakna kat situ kita pentingkan kepedulian terhadap kesihatan. Jadi kat situ menunjukkan rakyat Malaysia sebenarnya sangat prihatin terhadap kesihatan. Okey, jadi teh kopi sebenarnya banyak benda nak masuk kat dalam tu. Tetapi kita hanya bagi kita kata proksi, wakil kepada grup-grup tertentu. Okey, kopi, teh tak ada masalah. Kita minum kalau kita sihat tak ada masalah. Dan sebaik-baiknya kita maksudnya dia masuk golongan yang paling atas lah pada puncak piramid tu daripada dia dikategorikan sebagai kopi teh ni sebagai berperisa lah. Jadi kita perlu ambil kurang. Kalau ambil kosong lebih baik lah. Okey, selain daripada tu maksudnya kita sebagai contoh alkohol pun tidak digalakkan untuk diambil sebagai menggantikan bahan cecair dekat dalam badan kita lah. Okey. Selain daripada tu macam kopi teh tadi macam saya sebut tadi, kita hadkan penggunaan gula dia. Okey, kalau kita tengok kalau nak ambil gula tuan-tuan dan perempuan satu hari, okey, kita tak digalakkan lebih daripada berapa sudu? Lebih kurang tak boleh lebih daripada 10 sudu teh. Sama ada yang tersembunyi kat dalam makanan pun. Kurang daripada 10 sudu teh. Itu termasuk itu sembunyi dalam makanan. Kadang-kadang dalam kuih-kuih kita kan, kuih tempatan kita, kena buat anggaran berapa banyak sudu gula dalam tu. Lepas tu sudu gula tu kalau boleh jangan yang kalau kita ambil tu kita nak masukkan dalam TO kan. Nak masuk dalam TO kita jangan yang membumbung kita just nice yang rata sahaja. Okey,
Okey, kalau garam satu hari tak boleh lebih daripada satu sudu teh. Okey, tadi kalau gula kurang daripada 10 sudu teh. Kalau garam pula maksudnya maksudnya tidak lebih daripada satu sudu teh. Maksudnya lagi betapa sikitnya lah sepatutnya kita kena ambil garam. Sebab seperti kita tahu sebenarnya garam dia memang dah wujud secara semula jadi di dalam makanan. Jadi bila kita masak kita tambah pula lagi. Itu yang sebab tu kita kena kurangkan pengambilan dia kan. Dia sebab dia kita kena kurangkan pengambilan juga adalah disebabkan dia kumpulan yang paling minor atau paling sedikit kita perlukan dalam badan. Okey. Jadi rasanya kita dah cukup cover satu piramid makanan Malaysia ni. Maksudnya piramid makanan Malaysia ni perubahannya adalah aras, di mana sayur dan buah berada paling bawah sekali sekarang, dan sajiannya adalah sekurang-kurangnya 3 sajian sayur satu hari. Okey, buah manakala 2 sajian sayur satu hari. Kemudian kumpulan karbohidrat telah naik di aras 2. Satu hari pengambilannya adalah 3 hingga 5 sajian satu hari. Maksudnya kalau yang paling kurang tuan-tuan dan puan-puan tidak menggunakan banyak tenaga, jadi sekurang-kurangnya 3 sajian karbohidrat. Maksudnya bukanlah untuk sekali makan tu 2 sendok, tapi 3 kali 2 sendok nasi ni satu hari tuan-tuan dan puan-puan boleh makan. Okey? Nasi tidak bersalah, boleh makan. Yang penting adalah jaga sajian. Okey, kemudian Puan Roza tadi ada katakan juga aras ketiga kumpulan protein, iaitu ikan daging ikan telur. Okey, digalakkan ambil ikan setiap kali sehari. Okey. Kemudian produk susu tenusu yang paling puncak atas adalah yang paling kita perlu kurangkan. Boleh ambil tapi kurangkan. Okey. Jadi piramid makanan Malaysia 2020 ni. Saya kembali pada awal masa saya mula-mula masuk tadi, orang tanyakan kita dah tak pakai piramid makanan Malaysia, kita pakai pinggan sihat. Okey, sebenarnya saya ingin jelaskan bahawakan tuan-tuan puan, sebenarnya piramid makanan Malaysia adalah pengambilan makanan untuk satu hari, daripada sarapan, makan tengah hari dan makan malam. Okey? Manakala pinggan sihat Malaysia adalah terjemahan kepada untuk sekali pengambilan makanan ataupun satu hidangan makanan. Okey? Maksudnya piramid makanan Malaysia ada satu hari. Pinggan sihat Malaysia untuk sekali makan. Okey, kalau kita katakan tadi pinggan sihat Malaysia dia masih kita kekalkan konsep suku-suku separuh tu. Okey, katakan tadi kita ada dapat soalan yang mengatakan suku daripada pinggan adalah karbohidrat dan suku adalah protein. Tapi piramid 2020, protein dan karbohidrat itu berada di aras yang berbeza. Tapi kenapa saiz hidangannya dalam pinggan tu masih dalam suku? Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, untuk apa yang kita makan, dia adalah untuk mendapatkan sumber tenaga. Jadi 1 gram makanan tersebut bagi karbohidrat dan protein, dia membekalkan 4 kalori ataupun 4 unit tenaga. Sebab itulah kenapa dalam pinggan sihat Malaysia, walaupun dia aras yang berbeza, tapi dia membekalkan sumber tenaga yang sama. Sebab tu kita kalau tengokkan dekat pinggan sihat ini, sebab tu kita walaupun dia aras yang berbeza, tapi dia memberikan bekalan nilai tenaga yang sama ataupun kalori yang sama. Sebab tu dah suku adalah daripada karbohidrat, manakala suku adalah dari protein. Jadi dari segi atas pinggan sihat, konsep tetap sama, tidak berubah. Yang berubah adalah pada piramid makanan Malaysia 2020, di mana aras telah berubah, sayur dan buah berada paling bawah, karbohidrat naik ke aras 2. Okey? Itulah dia. Ya Puan Roza, setelah kita bercakap dalam 1 jam ni, rasanya kita telah sampai ke penghujung minit FB Live Nutritionist KKM ni. Mungkin Puan Roza ada kata-kata terakhir untuk sampaikan? Okey, terima kasih Puan Fitri. Okey, kata-kata terakhir untuk piramid ni, saya mohon
semua rakyat Malaysia untuk merujuk kepada piramid makanan Malaysia 2020 yang baharu dan tidak berpatah balik ke belakang untuk piramid 2010. Jadi pada tahun ni, bermula tahun ni kita akan menggunakan 2020 sebagai rujukan pemakanan kita, insya-Allah. Okey. Jadi kesimpulannya piramid makanan Malaysia adalah panduan pengambilan pemakanan sehari, okey. Di dalam piramid ini menunjukkan saiz sajian untuk setiap jenis kumpulan makanan. Perubahan dilakukan dari segi aras tadi yang sebentar kita telah terangkan. Jadi untuk diingatkan, kita masih mengekalkan prinsip balance moderate variety, di mana kita kena ambil makanan yang seimbang, ambil dan secara sederhana dan pelbagaikan makanan tuan-tuan puan-puan, okey. Jadi tiada satu jenis makanan yang dapat membekalkan semua jenis nutrien yang diperlukan. Sebab itulah kita memerlukan piramid makanan Malaysia 2020. Jadi sekian untuk pada hari ini. Amalkan pemakanan sihat untuk kesejahteraan hidup yang berpanjangan. Jadi yang kurangnya daripada pihak kami, bahagian pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia, saya Fitri Nordiana Mahmud dan Saya Rozalina Ismail. dan terima kasih kerana setia bersama kami dan kita akan berjumpa lagi untuk siri yang berikutnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Makanlah pelbagai jenis makanan secara seimbang kerana setiap makanan mengandungi khasiat yang tersendiri, namun haruslah bersederhana. Pengambilan mikronutrien yang cukup sangat penting bagi membekalkan vitamin dan mineral bagi mengoptimumkan fungsi sistem dalam badan kita. Ikutlah konsep Pinggan Sihat Malaysia, suku-suku separuh, dan jangan lupa untuk ambil 2 hidangan buah dan 3 hidangan sayur setiap hari. Jadikanlah amalan pemakanan sihat sebagai satu gaya hidup berpanjangan.